Masuk. Selamat pagi. 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 Ini konsep. Ya, kami Pes Konsult Perunding Percukaian Antarabangsa. So, ada apa yang boleh saya bantu, Cik? Saya Pong. Saya dari syarikat Teguh bersama Saudara Berhad. Tujuan saya datang sini untuk minta pandangan dan nasihat daripada pihak Tuan berkaitan percukaian di negara India. Ada sesiapa boleh bantu saya, Cik? Boleh saya tahu aspek percukaian apa yang Puan perlukan penjelasan? Sebolehnya, saya perlukan penerangan tentang sistem percukaian yang diamalkan di negara India. Kami sedang mengintai peluang untuk memulakan perniagaan di sana. Okey Puan, pastinya kami boleh bantu. Puan duduk dulu biar saya cuba dapatkan seorang pegawai perunding untuk bantu Puan dan berikan penerangan kepada Puan. Baik, terima kasih, Cik. Sama. Assalamualaikum, Bos. Bos, ada orang nak jumpa. Apa itu, perempuan Cina nak tanya pasal percukaian apa? GST dekat India. Dia ada tunggu kat luar tu. Boleh bawa jumpa dia ni. Percukaian di India, setahu saya lah Naim, pada dasarnya sama je, tak jauh dengan negara kita sekarang ni. Sana yang saya tahu GST-nya adalah lebih tinggi berbanding dengan negara kita. Okey, macam ni. Nanti saya bawa pelanggan tersebut pada konsultan yang sepatutnya lah. Dia yang pakar dalam GST worldwide ni, iaitu Tuan Azam kita. Tak apa lain, nanti saya uruskan. Terima kasih. Morning bos. Bos, kita ada satu klien. Dia nak konsult pasal percukaian di India. Bos ada masa tak sekarang? Boleh? Panggil dia masuk. Okey, Cik Pong. Ini adalah Tuan Azam. Kita punya perunding percukaian worldwide lah. Cik sila duduk dulu. Terima kasih, Cik. Ada apa-apa yang Cik perlukan, Cik boleh tanya dengan Tuan Azam lah. Hai Miss Pong. Saya Azam, perunding percukaian di sini. Bagaimana saya boleh bantu Miss Pong? Begini, Tuan. Saya berada syarikat Teguh Bersatu Saudara Berhad. Saya perlukan penerangan tentang sistem percukaian yang diamalkan di negara India. Kami merancang untuk memulakan perniagaan di sana. Sebelum itu, kami ingin membuat penilaian tentang aspek-aspek percukaian di sana. Apa yang Tuan boleh highlight kepada kami? Oh, okey. Sebelum tu boleh saya tahu apa bentuk perniagaan yang Teguh Bersatu lakukan di sini sekarang dan intent untuk buat di India nanti? Untuk maklumat Tuan, syarikat kami menjalankan perniagaan perkhidmatan serta dan membekalkan barangan elektronik seperti telefon bimbit dan komputer riba. Oh, macam tu. Baik Miss Pong. First of all, Miss Pong perlu tahu sistem percukaian di India lebih kurang sama dengan di Malaysia. Dia terdiri daripada cukai langsung dan cukai tidak langsung. Di Malaysia, cukai barang dan perkhidmatan adalah sesuatu yang baru, consider baru, sebab sebelum ni tidak pernah tidak digunakan. Akan tetapi di India, sistem cukaian di sana amat tersusun dan dipermudahkan di mana pengasingan cukai dilakukan di peringkat kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga di badan-badan tempatan.
lokal, ya. Okey. Okay, since business Miss Pong adalah berdasarkan pada perkhidmatan digital, membekalkan barang elektronik like handphone dan komputer, di India semua perkhidmatan berasaskan IT dan perkhidmatan tersebut telah dikenakan cukai daripada 14 hingga 15% kepada 18% disebabkan oleh peningkatan kos produk elektronik di negara tersebut. Selain daripada itu juga, ada beberapa item yang tidak dikenakan cukai, barangan dan perkhidmatan, ya. Di antara item tersebut adalah semua jenis perkhidmatan awam, semua transaksi perkhidmatan antara majikan dan pekerja, ada beberapa lagi, semua jenis perkhidmatan pendidikan yang untuk rakyat, perkhidmatan kesihatan juga untuk rakyat, dan apa-apa juga makanan tanpa berjenama yang lebih kurang kita consider sebagai makanan tempatan. Hanya item yang saya sebutkan tadi sahaja yang tidak dikenakan cukai di India. Akan tetapi, perkhidmatan berasaskan digital seperti mana perkhidmatan yang syarikat Miss Pong jalankan akan dikenakan cukai seperti yang saya sebutkan tadi sebanyak 18%. Itu adalah GST, cukai GST yang dikenakan. GST ni Miss Pong sebenarnya adalah Good Service Tax, atau di Malaysia kita kenali dia sebagai cukai barang dan perkhidmatan, ya. So di India pelaksanaan GST dia bersifat dual, iaitu satu komponen dilaksanakan oleh pusat, which is federal, satu lagi komponen dilaksanakan mengikut negeri. Saya tak pasti you decide untuk buat di bahagian mana, you nak set up your business di mana, tapi pada dasarnya itu adalah berkuat kuasa di sana. Satu di pihak pusat, satu lagi di pihak negeri. Asas cukai yang sama dikenakan oleh kerajaan pusat dan negeri. Maknanya GST dia mengenakan asas kadar cukai yang sama di dua-dua peringkat, ya, seperti saya sebut tadi, di peringkat pusat dan di peringkat negeri. Dia adalah satu sistem cukai yang komprehensif dan satu ke atas perbuatan barang-barang perbuatan, penjualan dan penggunaan barang perkhidmatan di peringkat kebangsaan. Apabila GST ini dilaksanakan, di sana semua jenis cukai-cukai lain dihentikan. Maknanya cukai-cukai seperti cukai import, cukai excise dan sebagainya akan dihentikan. Dia hanya akan pergi kepada cukai-cukai yang melibatkan barang-barang yang dikenakan cukai di sana. So setakat ni I believe Miss Pong, you akan merasakan 18% adalah terlampau tinggi untuk GST. Tetapi amalan sebenarnya GST di India dia tidak menjadikan barangan tersebut tinggi kerana cukai-cukai lain tidak dikenakan ke atas barangan-barangan tersebut. Contoh macam saya sebutkan tadi, sekiranya barang you diimport, you tidak dikenakan duty import terhadap barangan tersebut. Akan tetapi you kena bayar GST. Jadi apa yang mereka lakukan di sana sebenarnya adalah menstabilkan anjakan harga dengan memastikan ekonomi mereka daripada segi pencukaian lebih transparan, bagi mengelakkan monopoli dan juga rasuah yang berleluasa. Jadi secara dasarnya untuk perdagangan
tujuan mereka impose GST seperti itu adalah untuk mengharmonikan perdagangan dan membawa pembaharuan yang ketara untuk peningkatan pembangunan mereka, pembangunan perniagaan maksud saya. Dia menjadi satu batu loncatan untuk kepelbagaian cukai yang dikurangkan. Seperti yang saya katakan, apabila tidak dikenakan cukai import, dia cover dengan cukai GST. Okay, and then dia dapat membangunkan satu negara dengan satu cara kutipan cukai yang lebih menyeluruh terhadap penggunaan yang tertentu dan tidak membebankan rakyat. Jadi itu adalah antara kebaikan-kebaikan yang dapat di sana. Akan tetapi sebagai seorang pelabur, saya percaya Miss Pong perlu membuat lebih penilaian daripada apa maklumat yang saya telah berikan. Okey. Jadi apa yang saya boleh bagi kesimpulan secara berstruktur adalah, yang pertama, di India terdapat pelbagai cukai seperti excise, VAT dan cukai peringkat negeri. Seperti yang saya katakan tadi, dia ada di peringkat pusat dan juga di negeri. Dan kesemua yang saya sebutkan, dia merupakan di bawah satu cukai. Akan tetapi, ada banyak negeri di India dan wilayah yang mempunyai cukai-cukai lain selain daripada GST. Untuk perniagaan yang Cik Pong lakukan, pastinya GST adalah sebanyak 18%. Akan tetapi, sekiranya Cik Pong melakukan perniagaan lain, ada juga GST yang berbeza kadarnya dikenakan, yang lebih murah. Tujuan GST sebanyak 18% dikenakan kepada perniagaan telekomunikasi dan komputer adalah disebabkan untuk melindungi perniagaan yang sememangnya berasaskan kepada tempatan di India. Miss Pong juga perlu tahu tentang kadar cukai yang dikenakan di sana adalah di peringkat reformasi. Mereka masih reform dalam proses mengkaji dan menguatkuasa. Jadi sekiranya pada masa akan datang atau sewaktu Miss Pong melakukan perniagaan di sana, kemungkinan jumlah ataupun rate untuk kadar cukai ini dinaikkan atau diturunkan boleh berlaku. Ini untuk penilaian Miss Pong juga. Dan terakhir sekali, Miss Pong perlu memahami infrastruktur pengurusan cukai dan teknologi di India. Yang paling utama adalah berkaitan dengan pengurusan cukai yang betul adalah perlu untuk melaksanakan dasar dan perancangan perniagaan yang betul. Jadi saya rasa itu saja yang saya dapat simpulkan untuk Miss Pong. Ada apa-apa lagi yang saya boleh bantu? Okey Tuan, sekarang barulah saya faham berkaitan pelaksanaan cukai barangan dan perkhidmatan di negara India. Kalau saya tak datang berjumpa dengan Tuan, saya pun tak tahu selok-belok pelaksanaan GST di negara tersebut. Terima kasih Tuan di atas perkongsian dan pandangan Tuan tadi. Hai, saya Pong Huyen, nombor metrik 269255. Saya Syaiful Azam bin Adnan, 269414. Saya Muhammad Naim Admin bin Muhammad Yusof, 269112. Saya Muhammad Khairul Hafiz bin Abdul Ghani, 269369. Sekian saja pembentangan video kami untuk subjek dasar dan analisis fiskal bagi tajuk GST di India. Sekian, terima kasih.